Kanu merangkumi semua jenis kenderaan air yang digerakkan menggunakan teknik dayungan ataupun dengan bantuan tenaga alam. Di Malaysia, kanu ialah bertujuan sebagai pengangkutan orang awam dan sebagai alat untuk melakukan aktiviti perdagangan. Antara kanu yang mula-mula digunakan ialah sampan kotak, perahu dan kolek. Kanu mempunyai dek yang luas dan terbuka yang mana mampu mengangkut muatan yang banyak. Kanu juga menggunakan satu bilah mata dayung. Kayak pula mempunyai dek yang tertutup yang mana tidak mampu untuk membawa muatan yang banyak. Kayak juga menggunakan dua bilah mata dayung. Jenis-jenis kayak. Kayak mempunyai 3 jenis kayak utama iaitu slalom, modesta dan sport. Dengan 3 jenis kayak inilah banyak desain kayak dicipta mengikut kesesuaian dan permintaan. Antara jenis-jenis kayak ialah crabboard, kayak pola, kayak inflatable, kayak spread, kayak spring, kayak slalom, kayak downriver, kayak sea, dan kayak sit on top. Kelengkapan kayak. Terdapat 7 kelengkapan kayak yang utama. Kayak adalah peralatan paling penting dan utama untuk berkayak kerana digunakan untuk pendayung duduk di dalam ataupun di atasnya. Pendayung digunakan untuk mengawal pergerakan kayak dengan lebih lancar. Jaket pula ialah bahan bantuan ampungan yang disarungkan ke bahagian badan melalui kepala yang menggunakan bahan ampungan luaran. Jaket keselamatan merupakan peralatan paling penting untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku di air. Dek ini berfungsi untuk mengelakkan air daripada masuk ke bahagian dalam kayak, menutup bahagian atas kayak dan melindungi bahagian kaki pendayung. Kasut air digunakan semasa berkayak bagi mengelakkan kekejangan berlaku kerana tempoh masa yang lama kaki terdedah kepada air. Whistle digunakan sebagai alat bantuan bagi meminta pertolongan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Yang terakhir sekali ialah topi keselamatan. Topi keselamatan berfungsi bagi melindungi kepala kita daripada tercedera atau terhantuk di permukaan yang keras semasa aktiviti berkayak. Terdapat beberapa cara untuk mengikat kayak. Yang pertama adalah pikulan di bahu. Yang kedua adalah kelekat di pinggang yang berpasangan. Dan yang ketiga pikulan di bahu berpasangan. Terakhir sekali, bolehlah angkat menggunakan tangan secara berpasangan. Okey, cara masuk ke dalam kayak adalah langkah pertama sebelum masuk dalam kayak adalah dengan memakai jaket keselamatan supaya keselamatan terjamin. Okey, seterusnya cari kawasan yang rata dan bebas dari kawasan yang berbatu untuk masuk ke kawasan perairan dari pantai maupun dari sungai. Setelah kayak berada dalam posisi, anda berjalan masuk ke dalam kokpit dan panjangkan kaki anda, duduk bersebelahan kayak dan kemudian perlahan-lahan masukkan punggung anda ke dalam kokpit dan bawa kaki anda satu demi satu ke dalam kokpit. Okey, cara keluar kayak. Gunakan pukulan ke hadapan untuk mendayung di pantai untuk mendarat di pantai. Sekiranya anda berada di pantai, mendayung ke hadapan. Cari bahagian pantai yang tenang dengan permukaan yang rata untuk mendarat dan sudut kayak ke arah itu. Terus mendayung ke hadapan sehingga bahagian depan kayak anda meluncur ke hadapan ke tanah. Keluar dari kokpit setelah kayak anda meluncur ke tanah dengan menggunakan sisi kokpit untuk menaikkan diri. Penyelamatan dalam kayak.
terdapat 6 teknik penyelamatan kayak yang utama, iaitu pertama, teknik penyelamatan diri. Individu perlulah melakukan wet exit terlebih dahulu, iaitu apabila kayak sudah terbalik dan individu tersebut perlu keluar daripada kayak semasa masih berada di dalam air. Individu perlu pegang pendayung untuk menaikkan diri sambil menendang kaki ke dalam air ke bahagian geladak belakang. Masukkan kaki dengan berhati-hati ke dalam kokpit selepas putar dan pusingkan diri. Kedua, teknik penyelamatan T. Penyelamat akan datang mendayung ke bahagian depan kayak yang terbalik untuk membentuk huruf T dan penyelamat tersebut akan menstabilkan kayak manakala perenang akan mengeluarkan diri daripada air. Ketiga, penyelamatan X. Teknik ini akan mengeluarkan air terlebih dahulu. Setelah selesai mengeluarkan air, kayak akan diletakkan semula di atas air bersebelahan dengan kayak penyelamat untuk perenang mengeluarkan diri. Keempat, teknik penyelamatan TTX. Teknik ini digunakan sekiranya ada dua penyelamat di kawasan kejadian. Seorang akan membetulkan kayak manakala seorang lagi membantu mangsa. Kelima, teknik penyelamatan H. Kedua-dua kayak penyelamat akan disusun secara selari dan kayak yang terbalik akan diangkat dan diletakkan di kedua-dua dek penyelamat membentuk huruf H. Akhir sekali, teknik penyelamatan HI. Dalam teknik ini, pendayung kayak akan diletakkan di antara kedua-dua kayak penyelamat bagi membentuk huruf H dan kayak yang terbalik akan diletakkan di atas pendayung. Antara tips keselamatan dalam berkayak ialah pertama, sentiasa memakai jaket keselamatan. Kedua, memakai pakaian yang bersesuaian. Ketiga, memilih pendayung yang bersesuaian. Keempat, mempelajari asas berkayak. Dan akhir sekali, mengetahui cara untuk melakukan penyelamatan diri. Latihan kayak norma baharu. Sejak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, beberapa SOP kerajaan telah dikeluarkan bagi mengekang wabak COVID-19, terutamanya bagi sektor sukan dan rekreasi. Jadi di sini saya akan berkongsi tentang beberapa latihan kayak semasa pandemik COVID-19. Latihan yang pertama yang kita boleh lakukan adalah latihan imbangan. Latihan imbangan seperti ini akan mengekalkan imbangan kita semasa kita berkayak di masa akan datang. Ini akan mengelakkan kita kehilangan imbangan semasa kita berkayak dan akan mengekalkan teknik kayuhan kita. Latihan yang kedua adalah melibatkan teknik kayuhan. Latihan ini menggunakan ergometer bagi menjalankan latihan kayuhan. Teknik kayuhan amat penting bagi mengekalkan kualiti semasa kita berkayuh. Dan ini akan mengekalkan teknik kayuhan kita di masa akan datang. Latihan yang seterusnya adalah latihan body twist. Latihan ini amat penting bagi menguatkan serta meningkatkan kekuatan otot perut. Otot perut amat penting bagi memastikan kita untuk berkayuh dalam jangka masa yang panjang